Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Nampaknya musibah dan bala tak pernah berhenti melintas dan merodok Perikatan Nasional. Setelah Tan Sri Mahyadin Mak Yassin disahkan akan didakwa di mahkamah, kali ini satu lagi berita yang pasti ramai terkejut. Tok Guru Hadi Awang kali ini pun dalam masalah besar. Unit Siasatan Jenayah Terkelas Bukit Aman mengesahkan perkara itu. Baru-baru ini kita tahu bahawa Tan Sri Abdul Hadi Awang mendakwa bahawa memang disahkan oleh beliau bahawa Perikatan Nasional sedang berusaha untuk jatuhkan kerajaan sekarang ini. Kerana itu, Unit Siasatan Jenayah Terkelas Bukit Aman akhirnya membuat siasatan dakwaan Hadi mahu jatuhkan kerajaan, kata polis. Siasatan terhadap Presiden PAS iaitu Tan Sri Abdul Hadi Awang berhubung keterangannya yang mendakwa Perikatan Nasional sekarang ini sedang berusaha untuk menjatuhkan kerajaan akan dijalankan oleh Unit Siasatan Jenayah Terkelas USJT Bukit Aman. Ketua Polis Daerah Sentul ACP Beh Eng Lai berkata pihaknya telah menerima laporan terhadap ahli Parlimen Marang itu yang dibuat Pemuda Amanah Nasional dan Angkatan Muda Keadilan AMK Selangor di Ibu Pejabat Polis Daerah IP di Dangwangi semalam. Katanya kes berkenaan akan disiasat oleh Unit Siasatan Jenayah Terkelas Bukit Aman. Katanya ringkas dalam sidang media di Ibu Pejabat IP di Sentul di Kuala Lumpur pada hari ini ketika diminta untuk mengulas mengenai perkembangan isu berkenaan. Laporan polis itu telah dibuat oleh Exco Pemuda Amanah Nasional Fadli Umar Aminul Huda dan Ketua AMK Selangor Izzuan Kasim. Berhubung kenyataan daripada Abdul Hadi Awang yang mengakui terdapat usaha yang dijalankan oleh Perikatan Nasional dan Parti Blok Pembangkang untuk menjatuhkan kerajaan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Abdul Hadi Awang pada Isnin yang lalu ketika beliau ditemu bual media di Parlimen berkata tiada sesiapa pun yang boleh menghalang usaha Perikatan Nasional tersebut berdasarkan sistem demokrasi yang diamalkan Malaysia dan ia boleh dilakukan sama ada melalui undi tidak percaya ataupun surat akuan berkanun SD. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, adakah ini bermaksud juga Tan Sri Hadi Awang juga maksudkan bahawa termasuklah Raja-Raja Melayu, termasuklah yang di Pertuan Agong tidak dapat mengganggu, tidak dapat menggugat kehendak mereka untuk merampas kerajaan ini? Kerana yang kita tahu Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong setelah pun mengeluarkan titah baginda, titah diraja ketika sesi pembukaan parlimen. Semua orang tahu tentang perkara itu, iaitu baginda yang di Pertuan Agong tidak mahu lagi ada ketidakstabilan politik. Baginda tidak mahu lagi ada lagi Perdana Menteri yang baru. Baginda tidak mahu lagi supaya ada lagi Perdana Menteri yang baru ketika dia masih lagi menjadi agung. Tetapi dengan beraninya terang-terangan Tan Sri Hadi Awang berkata Dia kata tiada siapa pun yang boleh menghalang usaha Perikatan Nasional tersebut.
Saya tidak tahu dan tidak pasti adakah ini satu pernyataan yang agak sombong, bongkak, dan tak takutkah? Tapi ya, tidak dapat dinafikan juga itu memang ada hak mereka di sana. Tetapi kita harus menjunjung titah yang di Pertuan Agung, kehendak daripada Raja-Raja Melayu. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Muhyiddin Yassin sah akan jadi kluster mahkamah bermula esok. Dia akan menjadi Perdana Menteri kedua yang memegang sejarah didakwa kerana salah guna kuasa, penyelewengan, rasuah, dan dikabarkan banyak lagi yang akan dikenakan dakwaan kepada beliau besok. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sah esok Tan Sri Muhyiddin Yassin didakwa dan banyak pertuduhan yang akan dikenakan kepada beliau. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki mengesahkan bahawa ketua ataupun pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin akan didakwa esok. Dengan ini, kedapatan dan kantoilah habis-habisan Muhyiddin Yassin kali ini. Pertama, dia kantoi apabila dia mengatakan dia tak ambil sesen pun wang. Kedua, dia kantoi apabila dia mengatakan dia hanya dipanggil untuk memberikan keterangan dan bukan suspek. Sekarang ini dia bukan sahaja bukan suspek, tetapi dia akan didakwa esok. Maknanya, dia bukan lagi suspek, tetapi dia adalah yang tertuduh. Dan yang ketiga, yang membuatkan Muhyiddin Yassin sukar lagi untuk dipercayai sekarang ini, ialah apabila dia mengatakan dia tak pernah terlibat, tak kenal sesiapa, dan dia tak tahu-tahu menahu apa-apa pun. Sekarang ini Azam Baki mengesahkan esok Muhyiddin Yassin akan didakwa. Setakat laporan ini ditulis, SPRM telah mengambil keterangan daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin yang tiba di Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya pada jam 11 pagi tadi. Itu yang dilaporkan oleh agensi berita bernama. Terdahulu, sumber daripada SPRM telah memberitahu media bahawa Muhyiddin akan menghadapi banyak pertuduhan jenayah di Mahkamah Kuala Lumpur esok. Dia kantoi lagi apabila dia mengatakan dia tak ambil sesen pun. Tapi sekarang dia bakal berhadapan dengan banyak sekali pertuduhan yang teruk. Menurut sumber yang dekat dengan siasatan itu, dia akan didakwa di bawah beberapa peruntukan mengikut Akta SPRM. Bukan satu peruntukan, bukan satu, tetapi beberapa peruntukan. Makna kata, dia akan menghadapi banyak pertuduhan. Contoh saja, kalau satu saja, dia mungkin didakwa kerana mengambil dan menerima rasuah. Tetapi kalau banyak, dia didakwa kerana menerima rasuah, meminta rasuah, kemudian pengubahan wang haram, penyelewengan, dan macam-macam lagi. Itu maknanya banyak. Jadi dia akan menjadi lebih teruk daripada Najib atau sama teruk daripada Najib. Saya masih ingat bagaimana dia sangat-sangat mahu supaya rasuah diberentras di Malaysia, sampai dia sanggup untuk dipecat daripada Bersatu kerana mempersoalkan Najib Razak yang pada ketika itu mereka kecam habis-habisan bersama Mahathir kerana rasuah. Sekarang dia berada di kasut yang sama dengan Najib Razak. Bagaimanapun masih belum dapat dipastikan sama ada agensi anti rasuah itu akan menahan Muhyiddin semalaman sebelum membawanya ke mahkamah, kerana pegawai penyiasat masih belum membuat keputusan.
Kenapa? Takut Muhyiddin lari kah? Muhyiddin tak lari, dia tak boleh lari kemana-mana juga. Setakat ini saya tak boleh menyatakan sama ada mereka akan menangkapnya, kata sumber itu. Dan sumber itu juga mengatakan mereka akan memutuskannya selepas merakam kenyataannya, kata sumber yang enggan dikenal itu. Muhyiddin pada malam tadi mengesahkan beliau diarahkan SPRM untuk hadir ke ibu pejabatnya hari ini, tetapi tidak memberikan butiran siasatan. Pada bulan yang lalu, Muhyiddin disiasat berkaitan siasatan 2 akaun bank bersatu yang telah dibekukan. SPRM telah membekukan akaun bank berkenaan untuk membantu siasatan di bawah pertama Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan. Kedua-dua akaun itu dilaporkan mempunyai kira-kira 40 juta ringgit Malaysia. Muhyiddin adalah individu yang terbaru dalam siri pertuduhan yang dikenakan terhadap pemimpin bersatu sejak pertengahan Februari yang lalu. Pada 21 Februari yang lalu, Wan Saiful Wanjan didakwa di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur atas pertuduhan telah meminta dan menerima rasuah sebanyak 6.96 juta pada tahun 2022. Beberapa pertuduhan turut dikenakan terhadap timbalan Ketua Bersatu Segambut, Adam Radlan Adam Muhammad. Menurut SPRM, pertuduhan itu berkaitan dengan skim Jana Wibawa, iaitu projek ransangan oleh pentadbiran Muhyiddin Yassin pada ketika itu sebagai sebahagian daripada usaha untuk bantuan wabak COVID-19. Perkembangan siasatan kes berkenaan mendapat liputan ramai pengamal media tempatan dan asing selain penyokong Perikatan Nasional yang berkumpul di luar bangunan SPRM sejak jam 7 pagi lagi. Dan tadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.